Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai jadual spesifikasi kandungan iaitu untuk subjek sejarah. Okey. Untuk minggu pertama, standard kandungan yang saya pilih adalah tajuk 5 iaitu Kerajaan Alam Melayu, dan saya fokuskan kepada subtopik 5.1.1 iaitu konsep alam Melayu. Okey, dalam tajuk ini hasil pembelajaran yang akan pelajar perolehi adalah pelajar dapat menjelaskan konsep alam Melayu dengan betul. Okey, jadi isi kandungannya pula mengikut aras adalah pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat yang pertama untuk aras pengetahuan mengenal pasti 3 konsep alam Melayu dengan betul. Untuk aras kefahaman, pelajar dapat menjelaskan 3 konsep alam Melayu dengan tepat. Untuk aras analisis, pelajar dapat mengkategorikan setiap konsep alam Melayu bersesuaian dengan tokoh kepada setiap konsep. Untuk generalisasi ataupun konsep, yang pertama, konsep yang pelajar akan dapati ataupun akan perolehi semasa pembelajaran adalah pertama, konsep alam Melayu. Okey. Yang kedua, dalam konsep alam Melayu ni adanya aspek geografi, aspek bahasa dan juga aspek budaya. Okey, dari segi istilah pula, pelajar akan dapat mengetahui mengenai Kepulauan Melayu, Dunia Melayu dan juga pentas Sunda. Manakala beberapa fakta adalah manusia yang tinggal di kawasan alam Melayu berkongsi tamadun yang sama. Okey, untuk kaedah pengajaran, saya akan menggunakan kaedah perbincangan dan juga kerja kumpulan. Untuk pentaksiran, adanya kaedah soal jawab dan juga saya akan memberikan lembaran kerja kepada pelajar. Untuk bahan bantu mengajar pula, saya menggunakan media tayang kaku iaitu slide, media cetak, buku teks dan juga alat paparan, di mana alat paparan adalah papan putih. Untuk nilai, pertama, nilai kerjasama, bertanggungjawab, keberanian, bertoleransi, hormat menghormati. Ilmu pula ilmu bahasa, ilmu geografi dan juga ilmu kebudayaan. Manakala kebat adalah menjana idea, pemilihan isi, kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi. Sivik dan kewarganegaraan mempunyai perasaan kekitaan, hormat menghormati dan juga bertoleransi. Manakala patriotik pula adalah bersifat amanah. Okay. Untuk minggu kedua, topik yang akan pelajar pelajari adalah kewujudan kerajaan di alam Melayu. Jadi untuk hasil pembelajaran, pelajar dapat menerangkan kewujudan kerajaan alam Melayu. Okey, manakala isi kandungan pula mengikut aras, pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat yang pertama adalah aras pengetahuan, menyatakan 7 kerajaan di alam Melayu dengan betul, dan juga untuk aras kefahaman pelajar dapat menerangkan dengan lebih terperinci mengenai lokasi, masa dan pusat kerajaan setiap kerajaan di alam Melayu dengan betul. Okey, manakala bahagian konsep, istilah dan fakta pula adalah konsep kewujudan kerajaan alam Melayu. Antara istilah yang pelajar boleh peroleh semasa pembelajaran adalah pertamanya pertempatan kecil, yang kedua pelabuhan, seterusnya abad pertama, kerajaan Funan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit, kerajaan Gangganagara, pusat lokasi dan juga masa. Okey, manakala fakta yang pelajar boleh peroleh adalah kerajaan alam Melayu bermula dengan pertempatan kecil dan berkembang menjadi pelabuhan. Okey, fakta seterusnya, pelabuhan berkembang menjadi kerajaan. Fakta seterusnya, kewujudan kerajaan alam Melayu sejak abad pertama membuktikan bahawa alam Melayu mempunyai kerajaan yang sezaman dengan tamadun lain. Okey, untuk kaedah pengajaran pula, saya akan saya akan menggunakan kaedah penerangan, perbincangan dan juga kerja kumpulan.
Seterusnya, kaedah pentaksiran melalui soal jawab dan juga lembaran kerja. Okey, bahan bantu mengajar saya akan menggunakan media tayang kaku yang berbentuk slide, media cetak, buku teks, alat paparan antaranya adalah kertas mahjong dan juga papan putih. Seterusnya, nilai yang pelajar boleh peroleh semasa pembelajaran adalah pertamanya, nilai kerjasama, bertanggungjawab, keberanian, bertoleransi, hormat menghormati. Ilmu pula, ilmu kerohanian, ilmu patriotik, ilmu perdagangan, ilmu berdiplomasi. Okey, untuk kebat pula artinya pelajar boleh peroleh bagaimana pelajar boleh menjana idea melalui sesi soal jawab, pemilihan isi, kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi. Okey, civic dan kewarganegaraan mempunyai perasaan kekitaan, hormat menghormati, bertoleransi. Patriotik pula bersifat amanah. Okey, seterusnya untuk minggu ketiga, topik yang akan saya mengajar di dalam kelas adalah Kerajaan Alam Melayu. Okey, dalam topik ni pelajar boleh memerihalkan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Jadi isi kandungannya mengikut aras. Yang pertama, pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat untuk aras pengetahuan menyatakan 7 kerajaan alam Melayu yang masyhur dengan betul. Seterusnya untuk aras kefahaman, pelajar dapat memerihalkan 7 kerajaan alam Melayu yang masyhur dengan betul. Untuk aras aplikasi, pelajar dapat menjelaskan dengan betul tentang aspek kemasyhuran dan kemerosotan setiap kerajaan alam Melayu. Untuk aras penilaian, pelajar boleh membuat penilaian terhadap aspek kemasyhuran dan aspek kemerosotan setiap kerajaan alam Melayu. Seterusnya untuk konsep dalam topik ni, pelajar dapat mengetahui mengenai konsep kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okay, dari segi istilah pula, pelajar boleh perolehi istilah contohnya adalah kemasyhuran, pemerintahan, ekonomi, kemunculan pelabuhan, agama, menakluk abad ke-8, jalan laut antarabangsa, kuasa perdagangan, wilayah ancaman, jalinan perdagangan, perdagangan tempatan, pedagang luar, perebutan kuasa diasaskan. Okay, dari segi fakta pula, pelajar boleh perolehi fakta iaitu pertama, kemasyhuran kerajaan alam Melayu dapat dilihat dari aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Manakala fakta yang seterusnya, kerajaan Funan, Champas, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara merupakan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okay, seterusnya, kaedah pengajaran yang digunakan adalah penerangan, perbincangan dan juga kerja kumpulan. Okay, seterusnya, pentaksiran melalui soal jawab dan juga pemberian lembaran kerja. Manakala untuk bahan bantu mengajar, saya akan gunakan media tayang kaku yang saya sediakan dalam bentuk slide, media cetak iaitu buku teks dan juga alat paparan iaitu kertas mahjong dan juga papan putih. Untuk nilai, pelajar akan perolehi nilai kerjasama, bertanggungjawab, keberanian, bertoleransi, hormat menghormati. Ilmu pula adalah ilmu kerohanian. Kebat, pelajar dapat menjana idea, pemilihan isi, kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi. Untuk civic dan kewarganegaraan, pelajar dapat mempunyai perasaan kekitaan, hormat menghormati dan juga bertoleransi. Untuk patriotik, bersifat amanah. Okey, seterusnya untuk minggu keempat, topik yang saya akan ajar adalah kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Jadi, untuk subtopik ini pelajar dapat menghubung-kaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan di luar alam Melayu yang sezaman. Seterusnya isi kandungan mengikut aras. Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat untuk aras pengetahuan menyatakan 7 kerajaan alam Melayu yang masyhur dengan tepat,
menyatakan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu dengan betul. Untuk aras kefahaman, pelajar dapat menjelaskan 3 hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman dengan betul. Untuk aras aplikasi pula, pelajar dapat menghubung-kaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan di luar alam Melayu yang sezaman. Untuk aras analisis, pelajar dapat mengkategorikan dengan betul hubungan yang terjalin antara kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Untuk aras sintesis, pelajar boleh merumuskan sebab mengapa kerajaan luar berminat untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu. Okey, seterusnya untuk konsep istilah dan juga fakta. Okey, untuk konsep, pelajar dapat mengetahui beberapa konsep. Okey, yang pertama adalah hubungan perdagangan, yang kedua konsep hubungan keagamaan dan juga konsep hubungan diplomatik. Okey, manakala dari segi istilah pula, pelajar boleh boleh mengetahuilah beberapa istilah yang mereka tidak tahu sebelum ini. Antaranya adalah kerajaan luar, perdagangan, keagamaan, diplomatik, kemunculan, Empire Rom, Empire Parsi, Empire Kushan, dinasti Han, kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang, kerajaan Chola, Empire Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah, Kesultanan Delhi, tamadun, strategik, Hindu, Buddha, Islam, golongan Brahmin, Sami, pendakwah, politik. Okay, manakala dari segi fakta pula, pertamanya kerajaan alam Melayu mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan luar yang sezaman. Abad pertama, kemunculan kerajaan Funan sezaman dengan Empire Rom, Empire Parsi, Empire Kushan dan dinasti Han. Abad ke-9, kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor sezaman dengan Empire Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Pada abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit sezaman dengan Empire Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Okey, seterusnya, kedudukan strategik di luar perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar telah mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Penyebaran agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio-budaya. Hubungan diplomatik merupakan hubungan politik antara dua negara. Seterusnya, fakta yang pelajar boleh perolehi adalah kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China dan India bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Okey, seterusnya kaedah pengajaran yang saya guna pakai adalah kaedah penerangan, perbincangan dan juga kerja kumpulan. Dari segi pentaksiran, saya akan gunakan kaedah soal jawab dan juga pemberian lembaran kerja. Okey, seterusnya untuk bahan bantu mengajar BBM. Okey, pertamanya saya akan gunakan media tayang kaku iaitu berbentuk slide. Seterusnya media tayang gerak iaitu video, media cetak iaitu buku teks dan juga gambar di mana gambar peta kerajaan alam Melayu. Seterusnya alat paparan iaitu kertas mahjong dan juga papan putih dan juga marker pen. Okey, seterusnya adalah nilai. Okay, pelajar akan memperoleh beberapa nilai iaitu nilai kerjasama, bertanggungjawab, keberanian, bertoleransi dan hormat menghormati. Okey, untuk ilmu pula, pelajar akan perolehi ilmu kerohanian, ilmu patriotik, ilmu perdagangan dan juga ilmu berdiplomasi. Untuk kibat, pelajar boleh menjana idea, pemilihan isi, kemahiran insaniah dan juga kemahiran berkomunikasi. Untuk civic dan kewarganegaraan, okey, mempunyai perasaan kekitaan, hormat menghormati, bertoleransi. Okey, patriotik pula bersifat amanah, jujur dan juga berbangga dengan sejarah negara. Itu sahaja untuk JSK Sejarah Tingkatan 2. Terima kasih.